InsyaAllah kami akan menerangkan sedikit sebanyak berkenaan tentang kaedah memproseskan makanan. Jadi harapnya kalian boleh tengok video ni bersama dengan buku teks ataupun buku hijau supaya ia lebih jelas dan lebih faham. Kaedah memproseskan makanan ni ada 8. Jadi kalian boleh tengok ke 8 kaedah ini. Nak keterangkan tentang proses pempasturan. Proses pempasturan ni adalah kita guna satu proses tapi menggunakan dua kaedah. Okey, yang pertama kita akan panaskan susu pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit dan kemudian kita akan sejukkan susu dengan keadaan yang segera. Dan yang kedua, kita panaskan susu pada suhu 70 darjah Celsius selama 15 saat saja. Kemudian kita sejukkan susu dengan keadaan yang segera. Okey, setiap proses makanan yang kita buat ni, tak kisah kita pastukan dia ke, kita pendehidratan, kita keringkan dia, kita sejukkan dia, kita bungkus vacuum dia, semua proses tu ada kebaikan dan ada juga keburukan dia. Okay, dan tak semua jenis makanan tu sesuai untuk satu proses saja. Sebab tu kalau kita perhati memang ada banyak sangat proses penghasilan makanan ni. Okey, pertama, kebaikan kita proses makanan ni, kita pastukan makanan ni. Yang pertama, nutrisi asal susu tu kita dapat kekalkan. Kita dapatlah hasil susu tu melalui proses pempasturan ni. Bayangkan kalau kita peras susu tu, kita dapat susu yang segar, tapi kita tak pastukan susu tu, kemungkinan susu tu akan masam dan akan rosak. Jadi kita tak dapat hasil susu tu. Dan yang kedua, kita dapat rasa asal susu tu. Kalau kita makan makanan, kita mesti nak rasa sebenar pada makanan tu, rasa asli makanan tu, dan kemudian kita nak nutrisi dia. Sebab itulah sebenarnya fungsi kita makan. Setengah orang dia tak suka minum susu tapi dia kena minum susu. Jadi bayangkan kalau kita tak buat proses ni dan susu tu dia nutrisi kita tak dapat, susu tu pula masam, rosak. Jadi kita mesti tak nak minum susu kan. Jadi memang tak naklah sebab makanan yang dah rosak. Jadi melalui proses ni kita dapat kekalkan makanan punya rasa dan juga nutrisi. Bukan pempasturan makanan ni, yang pertama spora bakteria tidak dimusnahkan. Sebab ni kalau kita nak bunuh spora bakteria ni, dia perlu pada suhu yang melebihi 110 darjah Celsius. Tapi dalam proses pempasturan makanan ni, dua-dua kaedah hanya menggunakan proses yang tidak melebihi 110 darjah Celsius. Yang kedua, makanan tidak tahan lama dan perlu disimpan di dalam peti sejuk. Macam kalau kita perasan, anda perasan kalau biasanya minum susu segar, kita bawa keluar daripada peti ais, kita minum. Kemudian kita lambat simpan balik ke apa, dia akan cepat rosak. Itu adalah antara keburukan pempasturan. Kedua adalah proses pendehidratan atau proses pengeringan. Proses ni untuk menyingkirkan air daripada makanan untuk melambat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Cara kita keringkan makanan melalui 3 cara. Yang pertama, cahaya matahari, nyalakan api ataupun di dalam ketuhar. Biasanya kita akan tambah garam dengan gula lah. Orang dulu-dulu, macam zaman dulu, biasanya mereka panaskan di bawah cahaya matahari lah, sebab zaman dulu mana ada ketuhar kan. Nyalakan api pun macam jaranglah orang guna kalau zaman dulu tu. Proses pendehidratan ataupun proses pengeringan ni, kita dapat menjadikan makanan tu tahan lebih lama. Memang perasan lah kalau macam udang kering, ikan kering ni semua, ikan masin, itu semua melalui proses pengeringan dan memang proses ni menjadikan makanan-makanan tu tahan lama. Kebaikan pempasturan tadi, proses pempasturan ni, pertama kita dapat kekalkan rasa asal susu ataupun makanan yang kita pastukan. Kemudian nutrien dia tu kita dapat kekalkan lah. Tapi kalau pendehidratan ni senang je, dia terbalik. Yang pertama, makanan tu rasa dan perisa makanan tu kita tak dapat kekalkan lah. Dia akan mengubah rasa dan kemudian kita tak akan dapat nutrien, sebab nutrien pun dah tak ada. Bila kita lakukan proses pengeringan ni, kita tak dapat kekalkan rasa dan perisa. Dan yang kedua adalah nutrien dalam makanan tu tidak dapat dikekalkan. Contoh makanan-makanan yang kita lakukan proses pendehidratan ataupun pengeringan adalah contoh udang, sotong, ikan ataupun buah-buahan. Kalau contoh ikan sotong ni semua, biasa kita tahu ikan kering, sotong kering kan, udang kering. Tapi tak semua makanan ni tak semua orang gemar lah. Kalau macam buah pula, buah yang kita jumpa dalam pack-pack, contohnya jambu batu kering ke, mangga kering. Kaedah yang ketiga adalah kaedah penyejuk berkuan. Kaedah penyejuk berkuan ni adalah kaedah yang mana makanan tu akan disimpankan dalam suhu yang rendah. Contoh negatif 18 darjah Celsius ke bawah. Suhu yang rendah ni dia takkan membunuh mikroorganisma, tapi aktiviti mikroorganisma akan terberhenti. Kebaikan yang kita dapat dalam kaedah ni adalah makanan tu akan tahan lebih lama. Kaedah ni bagi Ana senang sebab
dia ada kena-mengena dalam kehidupan kita. Contoh kan, kita ada ke peti ais kita, tempat beku tu ada ikan, ada daging, ada ayam. Itu adalah satu kaedah penyejuk bekuan lah. Tapi keburukan yang kita dapat dalam kaedah penyejuk bekuan ni adalah mikroorganisma akan menjadi aktif kalaulah makanan tu dah menjadi suhu yang sesuai. Contoh untuk kaedah penyejuk bekuan ni senang je. Contohnya macam udang, ikan, ayam, sotong dan sebagainya lah. Nombor 4 adalah kering beku. Kaedah kering beku adalah proses membekukan makanan terlebih dahulu dan suhu diturunkan sehingga di bawah suhu negatif 18 Celsius. Kemudian, makanan itu divacuum untuk menyingkirkan air di dalamnya secara pemejal luapan dan ketulan ais akan terbentuk. Berbanding penyejuk bekuan, makanan yang diawet dengan cara kering beku lebih tahan lama kerana makanan dibekukan dalam keadaan kering dan tiada mikroorganisma dapat hidup. Contohnya adalah seperti daging dan ikan. Okey, baik, kita teruskan dengan kaedah yang kelima, iaitu kaedah pendinginan. Melalui kaedah pendinginan ni, makanan seperti buah-buahan ataupun sayur-sayuran dapat disimpan pada suhu kosong hingga 10 darjah Celsius. Kaedah ni juga kita akan memperlahankan pertumbuhan mikroorganisma ataupun aktiviti mikroorganisma tu. Macam yang kita tahu, mikroorganisma ni lambat membiak pada suhu yang terlalu sejuk ataupun yang terlalu panas. Kebaikan bagi kaedah pendinginan ni, vitamin dalam makanan tu dapat dikekalkan dan juga rasa pada makanan tak berubah. Contohnya buah oren kan, walaupun kita simpan buah oren tu dalam peti sejuk pada suhu kosong hingga 10 darjah Celsius, vitamin dalam buah oren tu dapat dikekalkan dan juga rasa pada buah oren tu tak berubah. Keburukan dia pula, bakteria dan juga spora dia tak dimusnahkan. So bakteria ni dia walaupun pada suhu kosong hingga 10 darjah Celsius, dia tak musnah, tapi dia punya pembiakan tu perlahan. Keburukan yang kedua, makanan tidak tahan lama. So dia cepat rosak lah kalau kita simpan lama sangat kan. Lama-lama dia tak elok. Okey, kaedah yang keenam iaitu kaedah penyinaran. Kaedah penyinaran ni, makanan didedahkan kepada sinaran gamma ataupun sinar X pada jangka masa pendek untuk membunuh mikroorganisma dalam makanan tersebut. Sesetengah makanan seperti ubi kentang ni, kita dapat cegah dia daripada terus bercambah. Jadi, kebaikan bagi kaedah penyinaran ni, ia tidak menggunakan sebarang penggunaan bahan kimia dan kesegaran pada makanan tersebut dapat dikekalkan. Seterusnya, makanan tahan lebih lama. Okey, keburukan bagi kaedah penyinaran pula, kalau kita guna kaedah ni, ia akan memusnahkan sesetengah nutrien dan juga vitamin dalam makanan. Kalau kita guna dos yang berlebihan, ia akan membahayakan kesihatan kita. Kaedah yang ketujuh ni adalah kaedah pengetinan. Kaedah pengetinan ni semestinya kita tahu ia berkenaan tentang ting. Sebab apa? Pengetinan. Jadi bagi anda sendiri, kaedah ni senanglah untuk kita faham. Kaedah pengetinan ni adalah makanan yang dipanaskan dalam suhu yang tinggi. Contoh dalam kira-kira 121 darjah Celsius, dan ia merupakan suhu yang tinggi lah. Untuk apa? Untuk mensterilkannya dan menyingkirkan semua udara di dalamnya dan kita akan mematerikannya. Apa kebaikan kita guna kaedah pengetinan? Dia akan membunuh bakteria dan sporanya. Yang kedua, makanan akan lebih tahan lama lah, seperti 3 atau 4 tahun macam tu. Kalau kita tengok kan, kalau kita pergi kedai, contoh yang paling terdekat sekali adalah tengok sardin dekat kedai tu kan. Makanan sardin kita tengok dia boleh tahan lama. Jadi itu adalah salah satu kaedah pengetinan lah. Ini ibarat macam kita masak sardin kan. Kita masak sardin dalam suhu yang tinggi. Dan lepas kita masak sardin tu, kita akan letakkan dalam tin tu dan kita akan mematerikannya supaya udara tu takkan keluar dan takkan masuk. Kaedah ni juga ada keburukannya. Dan keburukannya adalah rasa makanan tu akan berubah. Dan nutrien dan vitamin dekat dalam tu pun dah tak ada. Dah dimusnahkan dalam tin tu. Keburukan yang ketiga adalah tin yang kemik tu boleh berkarat. Jadi bila boleh berkarat, dia boleh meracunkan makanan. Dia boleh menyebabkan kita keracunan makanan. Sebab tu kalau kita beli sardin ke, kita betul-betul kena membawanya dengan hati-hati. Sebab risau takut kemik. Jadi bila kemik tu bahaya untuk kesihatan. Kita nak beli makanan kat luar, kalau nampak tin yang macam kemik ke, sardin yang kemik ke apa,
Kalau boleh jangan belilah, risau kesihatan kita, takut ada keracunan makanan. Contoh bagi kaedah pengetinan ni senang je. Contoh sardin, ikan sardin yang kita boleh tengok kat kedai yang dah masak tu, dia letak dalam tin. Contoh yang kedua adalah buah-buahan. Contoh macam koktel kan. Koktel kita letak dalam tin. Dan itu adalah salah satu kaedah pengetinan. Nombor 8 adalah pembungkusan vacuum. Pembungkusan vacuum adalah sejenis pengawetan di mana udara dikeluarkan daripada bekas makanan. Bekas makanan disimpan di dalam keadaan kedap udara sesuai untuk menyimpan makanan yang mudah rosak akibat pengoksidaan, contohnya seperti ikan, sayur dan buah-buahan. Kaedah ini dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisma dan proses pengoksidaan makanan kerana udara dalam bekas makanan telah disingkirkan dan sesuai untuk membungkus makanan ringan seperti kacang tanah, buah-buahan dan sayur-sayuran.